lebih tinggi daripada gunung jerai kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang memerintahnya ialah seorang wali Allah yang bernama Patih Gajah Mada. Dia sebenarnya ialah namanya Gauth Ahmad. Dialah yang memerintah Gunung Renjani itu. Gunung Renjani ini dia ada di atas gunung tu 3 jenis air. Yang pertama air yang sangat panas. Yang kedua air yang sangat sejuk. Yang ketiga air biasa atau gunung adaptasi. Satu panas sangat, satu sejuk sangat, satu biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung tu kalau pagi-pagi macam ni, kalau kita tengok dia selalu bertutup dengan awan. Seperti seorang wanita yang mulia selalu menutup kepalanya dengan tudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Gunung Renjani jarang sangat orang tengok dia tidak bertutup dengan awan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan hari itu cahaya mataharinya terang dan awan tidak ada, orang akan nampak gunung tu seolah-olah macam orang sedang qiyam bersembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa hikmah gunung itu Allah menjadikan seperti rupa? Ialah untuk menzahirkan kata dia maha berkuasa. Faham tak? Allah maha berkuasa mencipta. Hari dia nak pakaikan gunung itu tudung, dia buh tudung. Bila mana dia nak nampakkan kehebatannya, jadi gunung itu berdiri seolah-olah macam orang qiyam bersembahyang. Siapa yang zahirkan itu? Az-Zahir, Allah yang maha zahir. Tiba-tiba ada manusia yang nak naik bukit itu, nak menempa nama mendaki Gunung Renjani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba manusia ni naik atas gunung tu, mereka nak buat jahat. Mereka nak buat khurafat dan apa-apalah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kemungkaran berterusan. Akhirnya baru-baru ni berlaku gempa bumi di Lombok. Maka orang yang mendaki gunung itu semua mati, berjatuhan. Akhirnya kerajaan buat undang-undang, siapa pun tak lagi boleh mendaki Gunung Renjani. Maka kekallah tempat itu tempat yang baik dan dimuliakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pun tak tahu rahsia Allah. Dikatakan itulah bukit ataupun gunung tempat yang ada air dipanggil Ma'ul Hayah. Nabi Allah Khidir alaihi salam suatu mana dia dengar di akhir zaman esok, Nabi di akhir zaman akan diturunkan kepadanya suratul Fatihah. Akhirnya Nabi Allah Khidir teringin sangat untuk sempat dengan Nabi akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mendapat suratul Fatihah. Sesaat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur dia. Sahih? Ambil tu, ambil guys. Sesaat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kabulkan permintaan Nabi Allah Khidir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh Nabi Allah Khidir cari Ma'ul Hayah. Tuhan boleh dia nak panjangkan umur dengan permintaan
Nabi Allah Khidir macam tu je. Tapi Allah ni passion dia, sifat dia, dia akan memberi dengan sebab. Dia akan mengurniakan dengan sebab. Hampi cari ayat ma'ul hayah, hang minum, sebab itulah akan dipanjangkan umur. Demikian juga Dzulqarnain. Dzulqarnain merintah dunia, masalah senama pun nak dipanjangkan umur juga. Allah kata hang cari ma'ul hayah. Tapi Dzulqarnain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sejarahnya mengelilingi dunia yang dia perintah, dia tidak sempat sampai di Nusantara. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi semua itu ialah Allah zahirkan untuk menzahirkan kudrahnya, kekuasaan dan kehebatannya. Demikian juga dalam sejarah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang yang disebut dalam sejarah mengelilingi dunia. Pernah dengar nama Magellan? Ni orang putih. Dialah yang dikatakan mengelilingi dunia. Mana mengelilingi dunia ni sejarah yang pertamanya orang keliling dia seorang ahli pelayaran, orang putih. Tapi tahu tak tuan-tuan, bahawa yang bawa dia keliling dunia ialah orang Melayu. Namanya Panglima Awang. Apa hikmahnya kepada bangsa ni? Hanya Allah yang maha mengetahui. Orang Melayu ni hebatnya sebab menguasai lautan. Bangsa yang menguasai laut, cuba baca sejarah. Jadi sesiapa yang menguasai laut, dia akan menguasai dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Panglima Awang lah yang bawa Magellan mengelilingi dunia. Tetapi belum sempat nak habis tempat berakhir, tempat bermula, sampai di Pulau Cebu di Filipina, Magellan mati. Magellan mati. Siapa yang mengakhirkan sampai di Melaka? Panglima Awang. Jadi apa mesej Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Islam ni? Apa mesej Allah kepada bangsa Melayu Islam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya Allah yang maha mengetahui. Bangsa ni bangsa yang Allah Subhanahu wa taala cuba. Bangsa ni bangsa yang musuh Islam, cuba untuk menutup sejarahnya daripada kita tahu siapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sejarah ni tuan-tuan kita kena belajar. Sejarah kita kena belajar sebab sejarah pernah membangunkan umat. Bila kita tahu siapa kita, dia semangat untuk kita balik seperti mana kita hari itu. Ya subhanallah. Jadi semua fenomena-fenomena itu ialah merupakan yang menzahirkannya ialah Az-Zahir. Allah yang menzahirkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala zahir pada segala perkara. Allah Subhanahu wa taala zahir pada setiap sesuatu. Allah Ta'ala zahir pada setiap makhluknya. Sebab itu bila mana kita pandang segala sesuatu, kita akan terpandang pada Allah. Hebatnya Tuhan buat. Maknanya, betul lah ya Allah kata, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana sahaja kamu beradab, di mana sahaja kamu berhadap, di sana ada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana pun kita angkat tangan kita berdoa, maka angkatlah tangan berdoa ke arah mana sahaja kita menghadap. Tak semesti kita menghadap arah kiblat.
Sebab kiblat doa bukan kiblat. Kiblat doa ialah langit. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saja kita berhadap, di sana ada Dia, maka di mana sahaja kita melihat, di situ ada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang memandang segala sesuatu, dia melihat akan Allah, itulah yang disebutkan dengan orang yang musyahadahkan Allah, memandang Allah dengan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kepada orang yang sihat. Orang sakit tengok orang sihat, apa dia rasa? Mungkin dia kata macam ni, seronoklah apa sihat. Siapa yang Allah bagi sihat? Siapa yang sihat? Sihat tu siapa yang bagi? Allah. Demikian juga orang yang sihat melihat orang sakit. Apa yang dilihat, dia tengok pada orang sakit. Allahu Akbar. Kesian dah. Dalam hati orang yang kata tu, apa yang dalam hati orang kata tu? Moga-moga Allah bagi hang kau. Haraplah hang sembuh. Moga-moga Allah bagi hang sembuh. Melihat Allah juga. Orang sihat melihat orang sakit nampak Allah, orang sakit melihat orang yang sihat nampak Allah. Orang miskin tengok orang kaya, ya Allah. Tuan-tuan tahu di Mekah ada orang yang duduk satu hotel Mus'ala Sayyidina Muhammad di Mekah semalam 30,000. Kita kata tu duit depa, Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan bagi kat depa. Nampak Allah. Di sana juga di Mekah ada orang yang pergi Mekah tempat duduk pun tak ada. Allah Sayyidina Muhammad. Duduk sama mana? Duduk sekitar Masjidil Haram tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang musim panas kita pergi tengok, ya Allah, dia boleh duduk tengah panas. Ish, Tuhan bagi, ya Allah. Dia boleh duduk. Kita nampak Tuhan juga, nampak tak? Apa segala kita pandang, kita nampak Allah. Siapa yang menzahirkan Allah di hati kita tu? Dialah yang menzahirkan Dia di hati kita. Allah. Kadang-kadang kita dapat nikmat, kita menangis. Seronok tak nak cerita, keluar air mata. Alhamdulillah Tuhan bagi. Kadang-kadang kita sedih, nak tahan tak boleh, keluar air mata juga. Ya Allah, Tuhan uji aku. Nampak tak tuan-tuan? Siapa yang menzahir semua ni? Allah. Jadi macam mana kita tak memandang Allah pada saat kita melihat semua perkara? Contoh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tempat kita bersujud di darsa. Orang tanya, darsa ni apa? Darsa ni adalah Darus Sajidin, perkampungan orang-orang yang sujud pada Allah. InsyaAllah dalam waktu terdekat tahun depan kita nak bina rumah warga tua di belah sana, sungai. Lagi muslimat yang mai daripada Nibong Tebai ni, daripada Penang ni, pergilah jalan tengok, tu ada sungai tu. Dulu sungai ni dekat masjid ni, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas itu bila dia dekat masjid, jadi ayak suka naik, sebab dia ayak dia tak terus. Akhirnya Allah Ta'ala bagi ilham dekat engineer kita, dia potong sungai itu, dia buat lurus. Jadi bengkok tak ada dah lah. Jadi bila bengkok tak ada, Salah Sayyidina Muhammad, bila bengkok tak ada,
akhirnya la tabah lah, alhamdulillah. Hujan lebat cara mana pun, alhamdulillah, sampai masalah ni kita tabah lah. Kita ayak naik sampai masjid ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita pun nama Darus Sajidin. Kita pun mengimpikan, ya Allah, alangkah baiknya kalau ada sebuah masjid. Jadi Allah yang Maha Kaya dengar rintihan dan kemahuan hati kita. Satu masjid yang nilainya 4.4 juta. Kita pondok nak cari mana duit macam tu. Tapi Allah Maha Kaya, dia boleh bagi. Maka dapatlah kita sujud di Darus Sajidin. Alhamdulillah. Siapa zahirkan semua tu? Allah. Allah yang Maha Kaya. Jadi apa sahaja yang zahir dalam alam ini semua Allah. Tuan tengok orang yang sakit. Bila dia sakit, kita kata, ish, tak lama dah perasaan ni. Tapi lama, tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu dia stroke, umur 30 kot. Sampai 50 tahun stroke. Tuan bayang tengok, 20 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak ni mula-mula jaga, ingat, insya-Allah lah, kata mak tu tak lama kot. Tapi lama Tuhan bagi. Sampai akhirnya asyik anak ni upah nurse untuk jaga mak dia bertukar tak tahu berapa orang selama 20 tahun. Sebab mereka kerja. Bila kerja nak kena cari orang lah upah jaga mak. Tuhan nak menzahirkan apa? Macam-macam. Tuhan nak menzahirkan kekuasaan dia. Tu aku yang buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku nak tengok sabar ada anak dia. Aku nak tengok juga sabar ada dia. Allah menzahirkan tu semua sebab Allah sayang. Kawan ni mungkin kalau dia kerja, dia tak stroke, dia tak dapat pahala sebanyak pahala sabar. Faham tak? Sabar ni pahala yang tak ada sempadan, macam lautan luas yang tidak ada pantai. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang sabar dengan pahala yang tak dapat dikira. Maknanya Tuhan nak bagi kat dia ni pahala yang tak dapat dia kira. Hang sabar. Anak hang sabar, hang sabar, ni Allah Taala. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah Allah menzahirkan segala perkara sebab Allah nak bagi limpahan kurnia dia. Macam contoh rombongan kita pada hari ini sebagai contoh. Dia bertolak ke Eropah pagi tadi. Pukul 3 kot. Pukul 3. Pukul 3 tu orang duduk tidur sedap. Lepas nak naik bas lah. Cuba bayang. Kita semua tidur sedap lagi kan. Kita tarik selimut sedap lagi. Lepas bergerak nak main lah. Lepas nak main, nak pergi mana tu? Nak main mengaji. Betul tak? Nak main mengaji. Bila nak main mengaji, apa janji Nabi? Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata mana-mana orang yang menjalani mana-mana jalan, tujuannya sebab nak menuntut ilmu pengetahuan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan masuk syurga. Dapat itu. Mai daripada Kuala Nerang, mai daripada Alok Stang, mai pada Jitra, mai daripada Penang, mai daripada Sungai Petani. Orang ni mai kau ni, orang ni mai kau ni. Semua ni pasal apa?
yang Tuhan boleh bagi mai ni sebab Tuhan nak bagi mudah masuk syurga. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu kalau nak tengok penghuni syurga, tengoklah orang rajin mengaji. Nak tengok orang yang akan jadi penghuni syurga esok, tengoklah orang yang selalu pergi mengaji. Pagi kuliah duha, malam kuliah maghrib, lepas subuh kuliah subuh, mengaji. Ahli syurga tu insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu pula bila main mengaji, tahu tak kata malaikat hampak saya. Bayangkan dari ni burung tembay tu. Dia malaikat hampak saya. Beh tu duk latam saya malaikat. Oh, jalan sampai keluar orang, sampai masuk sini, sampai beh parking tu. Pasal apa? Memuliakan orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Sampai tokoh tu. Lepas ni masalah Sayyidina Muhammad dekat ya. Malaikat hampak sayap daripada asrama main dekat ya. Muslimat tu. Biji beh tu daripada rumah tebal tu. Cuma tak nampak ajalah sayap malaikat. Kalau nampak turun beh dekat lari pula kot. Rahmat Allah. Tu tak kira lagi malaikat yang payung. Dia hak payung-payung. Hak tak sayap. Mulianya orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang hak mai ni kita kata bukan muda semua tak muda kan, betul tak? Tu muda boleh tunjuk ikut lagi bilang nak tengok siapa muda. Boleh kata semua tak muda, tapi tak maulah kata. Segi kudrat tak larat, tapi segi nak mengaji kuat. Betul tak? Nak pergi main mengaji, nak dengar kuliah hari ni. Allahu Akbar. Jadi Allah, siapa yang menzahirkan semua tu di hati kita, semangat nak amal, kekuatan nak amal? Allah. Semua Allah. Kalau macam tu, macam mana kita tak pandang sesuatu kita dapat memandang dia? Fahamlah? Macam mana kita tak memandang Allah pada segala sesuatu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tak kira lagi sagi makan nasi lemak. Nasi lemak apa gini? Nasi lemak ke maksud? Oh, nasi lemak sini insya-Allah. Kira yang masak nasi lemak ni, kira walaupun kami orang kampung, tapi hak masak tu pro. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang tu duk main mengaji lah ke darsa ni. Tapi tak pernah makan nasi. Madrasah ni uniknya lepas ngaji makan. Di tempat-tempat lain ada juga lepas mengaji makan, tapi kena beli. Di darasah lepas mengaji makan. Ada Sayyidina Muhammad. Siapa mengaji boleh makan. Ada satu orang tu, ada Sayyidina Muhammad. Dia tak pernah makan. Ada Sayyidina Muhammad. Habis mengaji, nak balik orang kata makan dulu. Apa nak balik Jadi sebab nak balik tu dia kata ada apa sangat nasi lemak, rumah kita pun nasi lemak ada. Ini nasi lemak budak-budak je. Sampai orang tak makan, teres sekali. Soalan saya dia pun orang duk ajak-ajak makan. Minggu depan nak main makan lagi. Ngadu buat main memang sedap insya-Allah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, bila kita makan sedap, kita nak ulang lagi. Tu nikmat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kena rasa nikmat Tuhan bagi kita. Sebab ada orang yang makan, dia tak boleh makan lah. Banyak orang yang makan, boleh ulang lagi, boleh makan lagi. Jadi bila kita sedap, akhir kita kata apa? Alhamdulillah. Siapa yang menzahirkan ucapan alhamdulillah tu? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru ni saya tengok satu orang bawa kereta laju.
naik kereta Merc, laju. Dia kadang-kadang dia tak laju pun, tapi sebab kita bawa pelan, kita rasa dia laju, betul tak? Cuba kalau kita bawa dekat sama dengan dia, mungkin saya bawa pelan pun, dia potong. Ush, laju. Kereta Merc tu memang canggih lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak dan berapa minit depan tu, tengok kereta Merc duduk tepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya kereta tu telah beretuh kereta orang. Orang nak keluar sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi hak nak keluar tu tak nampak dia, ataupun mungkin dia agak lepas, akhirnya Merc terbelah dia. Sallallahu sayyidina Muhammad. Dalam hati saya apa? Orang ni bila dia naik kereta hebat, dia rasa dia hebat. Sallallahu sayyidina Muhammad. Bila rasa hebat, Tuhan marah. Tuhan marah. Sebab tidak ada perasaan yang paling Tuhan benci melainkan takabur. Rasa hebat, sombong tu paling Tuhan benci. Tuan-tuan, Tuhan nak bagi kat saya satu perasaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pelajaran. Kita pun nak kereta elok juga. Tapi hang ingat, dia tu nak kereta elok, dia belagak. Dia sombong. Ingat, hang kena ingat. Siapa menzahirkan perasaan tu? Allah. Dan semua orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad melalui perasaan yang tak sama dia dengan Allah. Dalam sehari-hari berapa kali dia terberetuh hatinya dengan Tuhan? Tak tahu. Pagi ni berasa, pagi tengah hari rasa. Saya tuan-tuan, selalu yang saya renung, hari-hari macam ni ramailah orang mai nak minta saya tahnik belah mulut anak-anak mereka. Kita tahnik anak orang ni macam-macam yang kita jumpa. Macamlah orang yang mandikan mayat, dia temui macam-macam jenis mayat. Betul tak? Jadi kita yang mentahnik anak-anak ni macam-macam kita jumpa. Ada anak yang kita tahnik sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia nak termuntah. Dia nak uat, tak termuntah. Astagfirullahaladzim. Jadi bila nak termuntah, saya muhasabah saya, apa dosa aku? Satu. Kadang-kadang dosa mak ayah tu. Tapi mujaklah dia main tahnik. Anak tu insya-Allah akan pulih dengan sebab dia main tahnik. Ada anak-anak tahnik sallallahu alaihi wasallam, kita buh jari dalam mulut ni, buh kurma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tokak pada tangan kita pula. Mujak tak ada gigi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada tu masa tu, satu orang tu dia kata, Ustaz, saya nak tahnik anak saya. Umur berapa? 8 bulan, Ustaz. Oh, boleh. Saya terlupa 8 bulan tu budak dah ada gigi. Boh cari dalam mulut, tengok gigi ada jenuh. Ya Allah, haraplah selamat. Dia tokak jenuh. Macam-macam. Kadang-kadang tuan-tuan, tak apalah masalah Sayyidina Muhammad, macam-macam jenis. Dan yang terbaiknya apa? Yang terbaik bila mana kita masukkan jari dalam mulut, dihisap kuat. Itu paling baik. Pasal paling baik sebab dia memenuhi tuntutan tahnik, iaitu dia hisap manis yang kita masukkan ke dalam mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kata, dengar kata ni,
Kalau isap kuat tu, orang tua kata, dengar kata esok ni, budak ni dengar kata, bagus budak ni. Tapi dalam banyak-banyak yang tahnik, saya ingat dalam 20, dalam seorang, 20 orang tu pun susah jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, nak lahirkan anak yang baik-baik, dia kena mula dengan kita. Dia kena mula dengan kita baik. Kita baik, isteri kita baik, sama-sama soleh. Segalipnya saya jumpa, atau masa saya jumpa satu orang ustaz, bila dia suruh tahnik, saya tahnik, anak tu isap dari kuat lah. Kita tahu ayahnya orang soleh, maknya ialah seorang wanita yang solehah. Tu saya, tu waktu mana kita tahnik, Tuhan bagi hak ni, Tuhan bagi hak ni, Tuhan bagi muhasabah hak ni, hak Tuhan ni, hak Tuhan ni. Macam-macam. Jadi subhanallah, hidup kita ni pelbagai kita rasakan fenomena az-zahir yang Tuhan zahirkan kepada kita. Orang yang bahagia, rumah tangga bahagia. Satu orang tua di belah Penang ni, lama hidup sampai umur 60 tahun dengan bini dia. Satu hari sarapan pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, entah macam mana bini tu dia terlupa macam mana tau, lupa buh gula dalam kopi. Si Tok Wan ni, masalah sayyidina Muhammad, bila minum tak buh gula bersembong. Lepas tu dia panggil, "Mak mai ni, awak tak buh gula?" "Lupa abang ai." "Aku cerai hang." Tu dia. Tak bergula pun cerai dah. Hang tak mau kat aku ni. Allahu Akbar. Kawan tu dum berkecai rumah tangga. Anak-anak tahu kata mak ayah bercerai, balik habis anak-anak ai. Apa jadi ayah, tolonglah ayah balik ke mak. Aku tak mau dah kat mak. Aku tak mau dah kat mak hangpa. Dia tak mau kat aku. Allah, sedihlah tuan-tuan. Bayangkan. Akhirnya berpisahlah dua lelaki bini. Mak duduk di lain, ayah duduk di lain. Mak ni sedih tak tahu nak kata. Bukan dia sengaja. No, salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya macam tu jadi. Anak-anak dulu kalau balik raya senang balik rumah mak ayah, hak tu lah rumah. Tapi hari ni bila balik bila macam tu, rumah mak kena balik, rumah ayah kena balik. Lamalah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10, sampai 10 tahun, sampai 11 tahun, sampai 12 tahun, anak perempuan ni, ayah tak teringat kat mak. Teringatlah juga. Oh, ya teringat kat mak tu. Mau balik kat mak. Awak anda buat macam mana? Nak bersatu balik mak dengan ayah. Boleh buat lah. Nak buat ayah ni, buat. Nikah pula, bersanding balik. Bayangkan umur 72 bersanding menikah balik. Tak merenung ke hatu fenomena az-zahir Allah. Tak mati 10-12 tahun. Pergi menikah balik, sanding pula. Tak tahu nak abang macam mana sanding pula tu, nikah kali kedua. Tuan-tuan, dalam hidup banyak fenomena. Semua perkara yang wujud dalam alam ini ialah Allah. Jadi hak tani duduk pada nama Allah Az-Zahir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada satu pengumuman. Yang pertama, insya-Allah esok saya dan jemaah akan bertolak ke Mekah. Tolong doa bagi kami selamat pergi selamat balik, dan doakan Allah mudahkan perjalanan jemaah dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang kedua, untuk umrah darsa bulan 11 pada 1 bulan 11 yang akan datang. Jadi tempat masih ada 3 tempat. Jadi ramai-ramai ni kok-kok yang ada, sama ada depan ataupun yang dalam live. Jadi saya ajaklah, jom kita pergi buat umrah bersama darsa insya-Allah. Jadi pergi sana, Allahumma ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkat. Dia ni ada orang
Bila kita ajak, dia kata, ish, tak apa kot, nantilah. Kenapa dia kata tak apa kot, nantilah? Sayang duit. Sedangkan lepas pikut lain tak apa. Nak pergi Mekah, dia kata tak ada duit. Bila tak ada duit, tak ada sungguhlah duit. Sedangkan pergi Mekah itulah tambah duit. Kita buat keluar 7,000 ke, 8,000 ke, 9,000 ke, balik daripada Mekah dia kemai lagi ganti 7,000, 8,000 kita keluar tu. Dan seganda lagi pula. Ni kalau kita pergi buat umrah, umrah tu di antara perkara yang memurahkan rezeki, menjadi tetamu Allah. Macam orang pergi rumah orang yang kaya lah. Bila pergi rumah orang yang kaya, kita bukan pergi saja. Yang pertama kita makan sedap-sedap. Yang kedua kita buat balik duit pula. Dia bagi duit pula. Salah Sayyidina Muhammad, kalau tak bagi duit, dia bagilah apa-apa buat balik. Kalau kita pergi rumah orang kaya, begitulah kita pergi menjadi tetamu Allah. Jadi subhanallah, mana-mana yang Allah pilih, jom kita berumrah bersama darsa. Tapi tempat ada 3 tempat lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita qasidah dengan qasidah Ruhi Fida. Qasah apa?
Dia nak buat masjid di Sabah dan di Pitas dalam kawasan Mu'allaf. Jadi insyaAllah nanti Sajmuddin tolong masukkan akaun dia dalam page kita, insyaAllah. Tolong untuk membina lagi satu rumah Allah di Sabah dalam kawasan Allah. Jadi untuk kita nak tahu lebih lanjut, jadi dengar penjelasan ini.
dengan pelajar-pelajar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di sini maupun ada di rumah yang menyaksikan kajian secara live. Sebenarnya saya ada dihubungi oleh seorang sahabat saya sendiri, yang mana sahabat ni merupakan imam bekas di masjid kami dahulu. Tapi sekarang dia tak jadi imam dah. Sebenarnya dia seorang mu'allaf juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk pergi ke kawasan tempat dia ni dengan masjid kami sangat jauh lah. Yang mana kawasan yang dia tempat tinggal ni, majoriti dia kebanyakan mu'allaf. Yang mana yang mu'allaf ni ada yang kekal mu'allaf dan ada yang kembali kepada agama asal dia. Yang itu yang kita risaukan. Contohnya macam saya ada satu kawan, saya tak nak sebut nama dia. Dia 3 kali masuk Islam. 3 kali masuk Islam. Pertama tu disebabkan kahwin, kedua ikut, lepas tu sekarang ni dia masuk Islam semula. Alhamdulillah disebabkan adanya dakwah-dakwah masuk di pedalaman Sabah tu sendiri. Dia masuk Islam 3 kali itu pun disebabkan dia baiki signboard masjid yang jatuh. Dan sekarang ni saya masih berhubung dengan dia. Kalau ikutkan umur dia dalam 70 lebih sudah. Dia masih istiqomah sembahyang subuh berjemaah dan puasa Isnin Khamis secara istiqomah sampai sekarang. Tuan-tuan, kalau ada yang lebihan rezeki, sama-sama kita infakkan untuk buat Masjid Ghairul Jami' dengan satu bangunan kecil untuk khusus pengajian fardu ain. Kami dah bincang, yang mengajarkan itu sahabat saya sendiri yang saya bawa dari Sabah tu mengaji di Pondok Lanai, dan sekarang dia sudah balik di Sabah dan sekarang berkhidmat di masjid kami sebagai imam rawatib di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah yang ada di rumah dan di sini, jika ada rezeki lebih, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jentik hati untuk berinfak kepada pembinaan ini tersebut. Moga-moga berjaya, insya-Allah. Assalamualaikum. Tuan-tuan Allah sekalian, jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya menjemput tuan-tuan untuk sama-sama kita membuat wakaf pembinaan masjid di Pitas ni, insya-Allah. Dengan ada masjid, maka dapatlah berhimpun para mu'alaf ni di masjid dan dapat mempertahankan akidah mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan kita semua untuk menjayakan perintah dan amanah yang Allah amanahkan kepada kita ni, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersati bagi kita kat budin ikan